Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi untuk siri yang ketiga. Pada hari ini cikgu akan memperkatakan tentang teknik menjawab geografi kertas 1. Okey, cakupan untuk kali ini ialah kertas 1, semua tajuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi sebelum itu, cikgu ulang balik bagaimana nak dapat A dalam SPM. Pertama sekali, kertas 1. Kertas 1, pelajar seboleh-bolehnya mesti betul 30 ke atas. Kemudian kertas 2, kemahiran 15 ke atas, struktur 15 ke atas, esei 40 ke atas, dan semolek-moleknya pelajar mesti dapat 100 per dengan 140, darab dengan 100, pelajar seelok-eloknya berada di tahap 71.4 untuk dapat A. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya, kertas 1, kita ada mempunyai kaedah-kaedah tertentu yang cikgu telah rangka bagaimana kita nak menjawab. Nah, kita ada 6 langkah untuk menjawab kertas 1. Jadi, untuk perjumpaan kita pada kali ini, cikgu akan fokus kepada clue ataupun kunci. Okey, kemudian dalam kertas 1 juga mempunyai soalan pengiraan, pengetahuan am, soalan kombinasi, soalan konsep, dan soalan sandaran. Okey, soalan sandaran nanti kita akan bincang dalam pertemuan kita yang akan datang. Okey, kita fokus kepada clue ataupun kunci. Okey, kaedah clue atau kunci, pertama sekali, soalan lapisan atmosfera. Biasanya soalan ini berada di nombor 1 atau nombor 2 dalam soalan objektif, iaitu kita ada lapisan troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, dan di sebelahnya adalah perkara-perkara yang ditanya dalam kertas 1. Jadi, kita buat akronim, macam mana kita nak ingat tajuk ni, cikgu telah rangka, iaitu timah sakit mata terpandang ihsan. So, T for tropos, S for stratus, M for meso, T termo, dan exosfera. Jadi, tajuk-tajuk ini sentiasa ditanya dalam peperiksaan kertas 1. Sebagaimana soalan berikut. Okey, maklumat berikut merupakan ciri lapisan atmosfera. Dia bagi dia punya rangsangan. Lapisan paling dekat dengan permukaan bumi, berlaku kejadian angin ribut dan kilat. Apakah lapisan tersebut? Kalau pelajar mengingati apa yang cikgu maklum tadi, timah sakit mata terpandang ihsan, maka jawapannya berada di tahap apa sudah? D, jawapan D, troposfera, termos, okey, telekomunikasi, mesos, meteoroid, dan exos ialah gas. Okey. Baik, seterusnya clue yang kedua, pelajar mesti ingat Mei. Mei ialah bulan 5, iaitu merujuk kepada pembentukan batuan. Soalan batuan biasanya dia akan tanya tajuk berikut. Okey, kemungkinan besar. Jadi pelajar kena ingat proses pembentukan. Biasanya dia akan tanya proses pembentukan, iaitu igneous, iaitu penyejukan lava, enapan, pemendapan, pemadatan, penyiminan, pemaduan. Jadi istilah-istilah berikut pelajar mesti ingat. Seelok-eloknya pelajar salin dan ingat, serta metamorfosis dia memerlukan suhu dan tekanan yang tinggi. So, selepas pelajar
mengingati bulan Mei, iaitu metamorfosis, endapan dan igneous, maka kita tengok soalannya, bakal ditanya. Okey. 3 proses P dalam rajah, nombor 3, proses P dalam rajah di atas ialah magma, P dan batuan igneous. Jadi, clue dia tadi, proses soalan ini adalah proses pembentukan batu igneous. Pelajar ingat apa prosesnya? A, B, C, D. Okey. Ya, terima kasih. Jawapan dia penyejukan magma. Itu clue yang kedua. Clue yang ketiga ialah gerakan jisim. Gerakan jisim, sebagaimana yang pelajar telah belajar, ada 2 jenis gerakan, iaitu aliran cepat dan aliran perlahan. Jadi, cikgu cuba ringkaskan dia punya ciri-ciri. Kalau aliran perlahan, kesutan. Kesutan ialah perlahan, cerun landai, cerun 2 darjah. Ini ciri-cirinya pelajar kena ingat. Kalau soalan itu gelongsoran tanah atau tanah runtuh, pelajar mesti ingat cepat. Cerun curam biasanya darjahnya adalah 70 ke atas. Aliran lumpur, ini yang menjadi masalah pada pelajar, lupa. Apakah ciri aliran lumpur? Biasanya pelajar kena ingat perkataan di akhir cerun itu adanya puing tanah. Puing tanah, okey, adanya air dan tanah. Okey. Dan satu lagi gerakan perlahan ialah gelansaran, iaitu jarang dan tidak berlaku di Malaysia kerana dia memerlukan kepada salji ataupun ibun ataupun frost. 3 nama ni yang mempunyai makna yang sama. Okey. Baik, setelah pelajar memahami apa itu jenis-jenis gerakan, cikgu paparkan soalan yang biasa ditanya. Pergerakan paling perlahan, cerun landa 2 hingga 3. Okey, bagi pelajar yang telah menghafal, maka apakah jawapannya di sini? Pilihan jawapan. Maklumat di atas menerangkan kejadian. Okey. Ya, kesutan tanah. Terima kasih pada pelajar. Okey, seterusnya, kalau jawapan itu mantel, iaitu lapisan bumi yang kedua, mantel. Cluenya adalah pelajar mesti ingat, kalau terjumpanya perkataan arus perolakan, gunung berapi, gempa bumi, kawasan magma keluar, kesemua 4 benda ni, 4 perkara ni adalah berlaku di mantel. Okey, pelajar ambil masa, cuba ingat. Okey, sekarang cikgu paparkan soalan. Gambar rajah, ransangannya adalah gambar rajah dan pelajar kena ingat apakah ciri lapisan 1, 2, 3 dan 4. So, fenomena alam seperti dalam gambar rajah di atas berpunca daripada proses perolakan di lapisan bumi yang bertanda. Okey, kita analisis soalan ini adalah arus perolakan. Bila perolakan, 4 perkara tadi pelajar kena ingat apa dia? Mantel. Ya, di mana lapisan mantel? Okey. Adakah di sini? Sini, kerak. Sini, mantel. Ya, terima kasih pada pelajar. Jawapan dia 2, mantel. Okey. Seterusnya proses luluh hawa. Proses luluh hawa yang cikgu dapat analisis ialah pelajar ingat benda-benda ini. Pertama, kalau air campur air, dia keluar kaolin. Biasanya itu proses hidrolisis. Kemudian, nombor 2, air campur air menjadi gypsum. Ini dipanggil penghidratan. Yang ketiga, air campur oksigen menjadi X1. X1 biasanya dalam bahasa mudah ialah pengaratan. Air campur oksigen menjadi berkarat, maka kita namakan pengoksidaan. Yang keempat,
X campur batu kapur menjadi X1. Perkataan batu kapur sinonim dengan pengkarbonan. Okey, pelajar sudah ingat dia punya clue. Okey, baik. Sekarang cikgu akan paparkan soalan. Okey, anhidrik campur air menjadi gypsum. Okey, ingat balik tadi. Apakah proses luluh hawa yang dapat dikaitkan dengan maklumat di atas? Okey, prosesnya adakah dia hidrolisis, larutan, penghidratan, pengkarbonan? Okey. Ya, tahniah pelajar. Jawapan dia C, penghidratan. Okey, seterusnya, clue seterusnya, air pasang perbani, pasang surut, di bawah tajuk pasang surut, air pasang anak. Jadi petuanya adalah pelajar ingat matahari, bumi, lurus dan sudut tepat. Okey, pelajar lihat tangan cikgu. Okey, simple sahaja. Kalau kita tengok tangan, okey, tangan cikgu, matahari, okey, matahari, bumi, bulan. Okey, bulan. Matahari, bumi, bulan. So, lurus. Bila lurus, dia panggil pasang surut parbani. Pasang besar. Baik, kalau cikgu bengkok tangan cikgu, dia sudah ada sudut tepat. Matahari, bumi, bulan. So, menjadi sudut tepat, maka dikenali sebagai air pasang anak. Okey, pelajar sudah dapat ilmu? Okey, baik. Sudah dapat, sekarang cikgu akan paparkan soalan. Okey. Ini matahari, ini bumi dan yang mengelilingi PQRS adalah bulan. Tengok soalan, rajah di atas, merujuk rajah di atas, air pasang parbani. So, parbani adalah clue. Bila clue, dia mesti lurus. Maka, jawapan dia adakah A, P dan R, sudut tepat, salah. B, P dan S, sudut tepat, salah. Q dan S, ya, sudut lurus. Okey. Maka, tidak ada sudut, maka garis lurus. Maka, jawapan dia, tahniah pelajar. Jawapan dia C. Alright. Baik, kita pergi seterusnya. Tumbuhan semula jadi. Tumbuhan semula jadi ada hutan monsun tropika. Kalau kita tengok gambar, biasanya ada pokok buluh. Okey, pokok buluh. Dan cirinya daun luruh musim kemarau, 3 lapis, hutan buluh, pokok jati. Alright. Sekarang pelajar ingat, tajuk-tajuk ni biasanya dalam SPM cukup-cukup penting dalam objektif dan esei. Okay? So, soalannya, mengapakah hutan di kawasan monsun tropika menggugurkan daun pada bulan Mac hingga Mei? Ini soalan kebak. So, pelajar terpaksa kena ingat, apakah ciri-ciri iklim Malaysia? Okey, ciri iklim Malaysia ialah kita mengalami iklim khatulistiwa. Biasanya bulan Mac hingga bulan Mei kita mengalami musim panas. Dah. Okey. Jadi kenapa pokok menggugur dalam musim panas? Okey. Jadi pelajar menggunakan pemikiran sekejap itu kita mengurangkan kehilangan air. Betul tak pelajar? Kita tengok persekitaran kita bulan 5, bulan 3, bulan 4. Okey, berlakunya terutama pokok-pokok getah akan menggugurkan daunnya. Okey, tahniah pelajar. Right. Kemudian seterusnya tumbuhan semula jadi yang kedua ialah hutan konifer, hutan pokok tirus. Okey, dia punya ciri ialah dirian tulen, satu lapisan, daun berbentuk jarum. Jadi pelajar mesti ingat ciri ini. Okey. Biasanya soalan perbandingan, tapi cikgu akan paparkan soalan. Okey. Dia punya ciri dia guna. Daun berbentuk jarum, satu lapisan. So, ini clue dia adalah berbentuk jarum. Jadi kalau pelajar yang telah hafal tadi daun bentuk jarum pokok apa,
Apakah ciri iklim? Sekarang soalan, dia tanya ciri tapi dia tukar kepada kebatnya. Apakah ciri iklim yang menggalakkan pertumbuhan seperti ciri di atas? Jadi soalan ini berada di aras tinggi. Okey, pelajar terpaksa analisis. Apakah pertama sekali pelajar kena kenal apakah pokok yang ada pada ciri berikut. Okey, maka pokok di sini kalau kita tengok ialah pokok hutan konifer. Hutan konifer mana tumbuhnya musim kering. Betul pelajar? Salah. Ini adalah monsun, hujan tahunan, okey, lebih 2000. Juga hutan monsun dan hutan hujan tropika. Musim sejuk yang panjang, okey, hampir tepat ni, di panas dan lembap sepanjang tahun. Maka ini tidak sesuai di untuk hutan hujan tropika. Ya, apa jawapan pelajar? Tahniah pelajar. Jawapan adalah C. Alright. Seterusnya di bawah tajuk hutan juga ialah pengurusan hutan. Dalam clue ini pelajar, cikgu nak maklumkan, pelajar mesti ingat perkataan mu meli. Okey, mu meli. Mu meli digabungkan menjadi pemeliharaan. Okey, mu saya ambil untuk, cikgu ambil untuk mu pemeliharaan dan meli adalah untuk pemeliharaan. So, kita jangan sakit kepala, kita hanya ingat 4 perkara memulih saja, iaitu tanam semula, rawatan silvikultur, wujudkan ladang hutan, lestarikan hutan. Apabila pelajar mengingati isi-isi penting di bawah tajuk pemeliharaan, automatik pelajar akan mengingati cara pemeliharaan. Apa contohnya cara pemeliharaan pelajar? Pertama sekali mungkin kita boleh ambil kuasa undang-undang, pendidikan alam sekitar, kempen kesedaran alam sekitar. Semua itu adalah selain daripada usaha pemeliharaan. Okey, pelajar sudah ingat, sudah faham. Okey, seterusnya, bagaimanakah usaha pemeliharaan sumber hutan boleh dijalankan untuk pembangunan lestari di Malaysia? Okey, cluenya ialah moon. Betul pelajar? Moon. Moon ada 4 tadi, cikgu telah maklum. So, kita lihat di manakah sesuai pada jawapan. Mewujudkan ladang hutan, rasa supaya betul. Mewartakan taman negara, kempen cintai alam sekitar, penguatkuasaan undang-undang. Okey, pilihan jawapan pelajar? Yes, tahniah. Jawapan dia A. Okey, tahniah pelajar. Seterusnya pelajar, kerjasama ekonomi antarabangsa. Dalam jawapan tajuk ni, kerjasama ekonomi antarabangsa, pilihan jawapan yang cikgu dapat analisisnya ialah biasanya kerjasama ekonomi antarabangsa lebih merujuk kepada perdagangan, pasaran, kota pengeluaran dan mengurangkan tarif. So, pelajar sudah ingat? Okey, sinonim dengan kelebihan kerjasama antarabangsa ada 4 perkara ni. So, kita lihat, bila kita telah ingat, kita tengok after, apakah tujuan diwujudkan perkataan di atas. Pelajar tak perlu bimbang. Di sini macam-macam boleh masuk. WHO, okay, dan sebagainya lah. So, tujuan. Okay, tujuan adalah clue. So, kita tengok. Adakah dia untuk kestabilan politik? Okey, bukan. Menggalakkan perdagangan. Okey, sudah ada cluenya. Perdagangan. Mengembangkan bidang kebudayaan. Salah. Mewujudkan migrasi dalaman penduduk pun salah. So, pilihan jawapan pelajar adalah ya, B. Tahniah pelajar. Okey. Sebagai rumusan kelas kita hari ini pelajar mesti ingat clue-clue tertentu sebelum menjawab soalan. Okey, cikgu telah paparkan banyak clue-clue yang pelajar perlu ingat.
Yang kedua, baca soalan 2 kali sebelum menjawab soalan. Dan yang ketiga, pastikan pelajar betul 30 soalan ke atas untuk memberi keselesaan pencapaian A. Okey. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa di pertemuan yang akan datang.